Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu Nan. Kembali lagi. Pada pertemuan kita pada kali ini, kita akan melihat pelajaran matematik SPM iaitu metrik bahagian yang keempat. Dalam video ini, Cikgu akan bincangkan bagaimana kaedah metrik boleh digunakan untuk membantu kita menyelesaikan persamaan linear dua pemboleh ubah secara serentak. Sebelum ini, para pelajar telah biasa menggunakan kaedah pemangsuhan dan kaedah pergantian bagi mendapatkan nilai-nilai pemboleh ubah yang menepati ataupun yang memenuhi kehendak persamaan linear serentak dua pemboleh ubah. Kaedah metrik ini boleh digunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan soalan sedemikian. Walaupun begitu, oleh kerana para pelajar telah terbiasa menggunakan kaedah pemangsuhan dan kaedah pergantian, sudah tentu menggunakan kaedah ini dirasakan lebih mudah. Walau bagaimanapun, dalam soalan sekiranya para pelajar dikehendaki menyelesaikan persamaan serentak dua pemboleh ubah menggunakan kaedah metrik, ia akan dinyatakan dalam soalan. Oleh yang demikian, para pelajar tidak mempunyai pilihan, terpaksa menggunakan kaedah ini untuk menjawab soalan yang berkenaan. Jadi cikgu akan tunjukkan bagaimana kaedah ini digunakan, dan selain daripada itu, cikgu akan tunjukkan satu contoh mudah untuk membolehkan para pelajar memahami bagaimana kaedah metrik ini digunakan. Sekarang cikgu tunjukkan kepada para pelajar konsep persamaan metrik yang kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan linear serentak dua pemboleh ubah. Katakan kita ada suatu persamaan metrik A darab B sama dengan C. Perhatikan, A, B dan C adalah merupakan metrik. Dan sekiranya kita darabkan kedua-dua belah persamaan dengan suatu metrik songsang bagi A, di sebelah kiri dan kanan persamaan perlu didarabkan dengan metrik songsang yang sama. Kita telah lihat dalam pelajaran yang lepas, hasil darab bagi metrik songsang adalah metrik identiti. Maka di sebelah kiri persamaan, metrik identiti didarabkan dengan B akan menghasilkan metrik songsang A yang didarabkan dengan C. Kita juga telah melihat bahawa hasil pendaraban bagi metrik identiti dengan suatu metrik tidak akan mengubah metrik yang berkenaan. Dengan itu, di sebelah kiri persamaan, kita akan dapat B sama dengan songsangan bagi A darabkan dengan C. Ini bermaksud sekiranya kita hendak mendapatkan suatu metrik B, maka kita perlu tahu songsangan bagi metrik A, dan seterusnya kita kena tahu operasi pendaraban bagi dua metrik. So, konsep ini yang perlu dipahami oleh para pelajar untuk memahami bagaimana metrik ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dua pemboleh ubah. Saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan kaedah metrik ini menggunakan satu contoh supaya para pelajar dapat memahaminya dengan lebih mudah.
Perhatikan persamaan yang cikgu tuliskan di hadapan ini. 4M tolak N sama dengan 13. 5M tolak N sama dengan 16. Sekiranya kita hendak menggunakan kaedah pemangsuhan, apa yang perlu kita lakukan? Ini adalah persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Kita perlu mangsuhkan salah satu daripada pemboleh ubah. Katakan kita nak mangsuhkan N. Persamaan yang pertama, kita tolakkan dengan persamaan yang kedua. 4M tolak 5M, kita dapat negatif M. N dah mangsuh. Sebelah kanan adalah 13 tolak 16. Negatif M sama dengan negatif 3. M sama dengan 3. Untuk dapatkan N, kita ganti dalam katakan persamaan 1. 4 darabkan dengan 3 tolakkan dengan N sama dengan 13. 12 tolak N sama dengan 13. 12 tolak 13 sama dengan N. Maka N akan sama dengan 12 tolak 13 negatif 1. Jadi kita dapat M sama dengan 3. N sama dengan negatif 1. Ini adalah kaedah yang biasa para pelajar gunakan. Sekarang kita lihat bagaimana menggunakan kaedah metrik. Perkara yang pertama yang perlu kita lakukan apabila kita nak menyelesaikan menggunakan kaedah metrik adalah menukarkan bentuk persamaan biasa dalam bentuk persamaan metrik. Apa yang perlu kita lakukan adalah, kalau kita perhatikan, di sini kita ada dua pemboleh ubah. Dan perhatikan di sebelah kanan kita ada 13 dan 16. Kita akan ubah dia ke dalam bentuk pendaraban metrik yang melibatkan metrik 2 darab 2 darabkan dengan 2 darab 1 yang akan menghasilkan metrik 2 darab 1. Apa yang perlu kita masukkan dalam metrik yang kedua adalah pemboleh ubah yang berkenaan. Dalam kes ini perhatikan pemboleh ubahnya adalah M dan N. Kalau pemboleh ubahnya adalah X dan Y, kita gunakan X dan Y. So, apa yang kita lakukan? Pemboleh ubah yang pertama, M, kita letakkan di sebelah atas. Pemboleh ubah yang kedua, kita letakkan di sebelah bawah. Sementara di sebelah kanan adalah merupakan nilai hasil daripada persamaan itu. Perhatikan persamaan yang pertama, dia sama dengan 13. Kita letakkan 13 di sebelah atas. Di sebelah bawah 16, kita masukkan di sebelah bawah. Sementara bagi metrik 2 darab 2 di bahagian hadapan ini adalah merupakan nilai-nilai yang menunjukkan perkali bagi pemboleh ubah dalam kedua-dua persamaan. Pada baris yang pertama adalah perkali bagi pemboleh ubah dalam persamaan yang pertama. M berada di sebelah atas, maka dia berada pada lajur yang pertama. Perkalinya adalah 4. N perkalinya adalah negatif 1. Sementara di sini perhatikan 5M dan di sini perhatikan dia adalah negatif 1. Sebenarnya metrik pendaraban metrik ini ataupun persamaan metrik ini mengandungi persamaan ini. Kalau sekiranya kita tulis balik bagaimana untuk mendapatkan 13 dalam pendaraban metrik, dia mestilah pendaraban baris yang pertama, lajur yang pertama. 4M tolak N sama dengan 13. Itu adalah persamaan yang pertama. Baris yang kedua, 5M tolak N sama dengan 16. Merupakan persamaan yang kedua. Jadi ini adalah perkara pertama yang perlu dilakukan, iaitu menukarkan persamaan biasa dalam bentuk persamaan metrik 2 darab 2 darab 2 darab 1. Perhatikan bahawa metrik ini berada dalam bentuk metrik pendaraban metrik A darab B sama dengan C. Sebelum ini juga dah tunjukkan konsepnya bahawa bila A darab B sama dengan C, kita darabkan songsangan
A dengan AB sama dengan songsangan darabkan dengan AC. Ini akan menghasilkan identiti darabkan dengan B. Sebelah kanan kita salin saja. Songsangan darabkan dengan C. B akan sama dengan songsangan darab C. Maka sekiranya kita nak mendapatkan apakah dia metrik B, iaitu metrik 2 darab 1, kita perlu tahu apakah dia songsangan bagi metrik A dan kita darabkan dengan C. Ini perkara kedua yang perlu pelajar tahu, iaitu mendapatkan songsangan bagi metrik. Okey, sekarang kita akan lakukan step yang kedua, iaitu kita cari terlebih dahulu apakah dia songsangan metrik bagi A. Tentu para pelajar masih ingat dalam video yang lepas cikgu dah tunjukkan bagaimana mendapatkan songsangan. Songsangan adalah 1 per AB tolak BC. AB adalah 4 darabkan dengan negatif 1. Tolakkan dengan BC 5 darabkan dengan negatif 1. Darabkan dengan, jangan lupa, metrik ini perpenjuru yang pertama kita ubah kedudukan. Perpenjuru yang kedua kita ubah tanda. 1 jadi positif, 5 jadi negatif. So ini adalah merupakan langkah untuk mendapatkan songsangan bagi metrik A. 4 darab negatif 1, negatif 4 tambah 5, kita dapat 1. Negatif 1, 1, negatif 5, 4. So, perkali yang berada di hadapan ini adalah 1, maka metrik songsang bagi A itu adalah negatif 1, 1, negatif 5, 4. Kita dah tahu bahawa metrik songsang bagi A adalah negatif 1, 1, negatif 5, 4, metrik 2 darab 2. Dan kita tahu bahawa untuk mendapatkan B adalah songsangan bagi A darabkan dengan C. Dan jangan lupa ini A, ini B, ini C. Jadi untuk mendapatkan MN, metrik yang kedua, dia mestilah hasil darab songsangan bagi metrik A didarabkan dengan C. So, songsangan bagi metrik A tadi kita dah dapat negatif 1, 1, negatif 5, 4. Kita perlu darabkan dengan 13, 16. Kita selesaikan, kita dapatkan pendarabannya. Untuk unsur yang pertama, negatif 13 tambahkan dengan 16. Untuk baris yang kedua, negatif 5 darabkan dengan 13, dia adalah negatif 65. Sementara 4 darabkan dengan 16, dia adalah positif 64. Dan akhirnya kita dapat bahawa metrik MN adalah sama dengan 3, negatif 1. Perhatikan sekarang bahawa metrik ini MN sama dengan metrik 31. Metrik bersaiz sama 2 darab 1. Ingat dalam video yang lepas cikgu ada sebut bahawa dua metrik yang sama, saiz mesti sama dan unsur yang sepadan mesti sama. Jadi daripada sini kita boleh buat kesimpulan M mestilah sama dengan 3, N sama dengan negatif 1. So, kita telah menjawab soalan untuk menyelesaikan persamaan serentak daripada persamaan 4M tolak N sama dengan 13, 5M tolak N sama dengan 16. Jadi, cikgu ulang sekali lagi apa yang perlu kita lakukan. Kita bentukkan persamaan metrik daripada persamaan yang kita ada. Pastikan susunan dia betul. Dia mestilah dalam bentuk pendaraban A, B sama dengan C. Menggunakan konsep ini untuk kita dapatkan metrik yang kedua. Dia mestilah songsangan bagi metrik yang pertama darabkan dengan metrik yang ketiga. Kita lakukan pendaraban
metrik berkenaan untuk mencari nilai metrik yang kedua. Apabila kita telah mendapat nilai hasil darab bagi metrik itu, kita lakukan perbandingan metrik yang kedua dengan hasil darab metrik akan memberikan kita nilai bagi pemboleh ubah yang kita nak cari dalam soalan yang berkenaan. Apa yang cikgu harapkan penerangan yang cikgu berikan dapat membantu para pelajar memahami cara bagaimana menggunakan kaedah metrik untuk menyelesaikan persamaan serentak. Cukup dulu untuk kali ini, hingga kita berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi dan dapatkan notifikasi untuk mendapatkan makluman tentang video-video yang baru cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Wassalamualaikum, salam sejahtera.